Sekiranya betul negeri Johor nak keluar daripada negara Malaysia, apa yang akan terjadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC? Johor Darul Ta'zim FC, satu pasukan bola sepak yang sangat membangun, sangat-sangat kompetitif di peringkat domestik, dan salah satunya pasukan bola sepak di Malaysia berjaya masuk ke peringkat Asia. Nama pun Johor Darul Ta'zim, base di negeri Johor. Okay? Persoalannya sekarang yang aku nak tanya, yang aku nak mempersoalkan kan tentang topik kita hari ini, sekiranya betul negeri Johor nak keluar daripada negara Malaysia, apa yang akan terjadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC? So, welcome back to my channel Faiz Rahman bersama aku lagi. Terima kasih kepada korang yang menonton, yang datang balik, yang baru tonton ke, terima kasih. Yang baru tonton tu boleh subscribe sekarang. Okey, sebelum aku sembang lebih lanjut berkenaan dengan topik hari ini, aku nak minta maaf sangat dekat semua audience. Tak kisahlah yang baru tonton ke ataupun yang baru subscribe ataupun yang dah lama subscribe. Okey, dalam selang 2 video sebelum ni kot, aku ada update tentang pasukan Harimau Malaya. Aku ada bincang sikit pasal pemain naturalisasi kan, dan ada beberapa fakta yang kurang tepat aku bagi dalam video tu, dan banyak pada kalian yang membetulkan fakta yang kurang tepat aku bagi tu di ruangan komen video tersebut kan. So aku appreciate sangat. Terima kasih sangat sebab membetulkan kesilapan daripada aku sendiri. Okay, back to our topic hari ni. Okay, sekiranya Johor keluar daripada Malaysia, aku terfikir possible ke tak? Mustahil ke tak Johor ni keluar daripada Malaysia? Sebab aku sendiri memang daripada Johor, IC aku memang 01, tapi aku tak duduk kat Johor, but family aku masih di Johor. Okay? Aku dah tanya, kalau Johor keluar daripada Malaysia, apa yang akan jadi kepada pasukan Johor Darul Ta'zim FC? Okay, itu dari segi dari konsep bola sepak. Okay, mungkin 2-3 bulan sebelum ni kan, kita ada baca, korang sendiri follow Instagram Tengku Mahkota Johor, aku pun follow Instagram Tengku Mahkota Johor. Ada beberapa story baginda update di mana baginda buat tentang Q&A dalam baginda punya Insta story. Dan ada beberapa soalan yang ditanya oleh rakyat dalam question Instastory tu kan. Sekiranya Johor nak keluar daripada Malaysia, apa pendapat Tengku Mahkota Johor sendiri? Dan baginda jawab, benda tu terserah pada rakyat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ada persoalan mengatakan kenapa dekat Johor ada pasukan tentera sendiri, tak silap aku, pasukan tentera sendiri kan, berbanding dengan negara atau berbanding dengan negeri-negeri lain dekat Malaysia ni tak ada pasukan tentera sendiri. Itu soalan kedua. Untuk mengatakan korang yang mungkin bukan daripada Johor, tapi aku rasa korang yang bukan daripada Johor pun mungkin tahu benda ni kot. Johor sebenarnya ada pasukan tentera sendiri, Johor Military Force JMF, yang diketuai sendiri oleh Tengku Mahkota Johor. Kalau tengok korang follow Instagram Tengku Mahkota Johor tu, korang nampak sendirilah kan. Okey, disebabkan Johor ada tentera sendiri, aku tanya, adakah itu salah satu persediaan yang kerajaan ataupun Sultan Johor persiapkan untuk mungkin nak keluar daripada Malaysia 5 ataupun 10 tahun akan datang kan? Tetapi aku ada baca satu artikel, dua artikel daripada Malaysia Kini dan juga Astro Awani. Okay? Mana artikel ni dah lama dah. Pada Astro Awani tu ada seorang, bukan wartawan, seorang perempuan ni lah kan, aku tak ingat nama dia, title dia apa kan, aku tak ingat. Tapi dia kata status Johor untuk keluar daripada Malaysia ni dah tak valid selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Adakah betul Johor dah tak valid untuk keluar daripada Malaysia? Tapi bila kita tengok based on status yang di-upload ataupun yang dijawab oleh Tengku Mahkota Johor, apa yang Tengku Mahkota Johor katakan, seakan-akan macam benda tu tak mustahil berlaku, macam tak mustahil Johor boleh keluar daripada Malaysia. First kali kan, kalau Johor keluar daripada Malaysia, korang bayangkan Malaysia kan, pada atas ada Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, lepas tu ada Seremban pula, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan kau bayangkan Johor tu, kita tarik keluar sikit, kita asingkan Johor tu keluar daripada Malaysia ni kan. Okay, tarik ke bawah. So kita bayangkan Malaysia pula, kita bayangkan negeri Johor ni. Okay, negeri Johor ni ada 10 daerah. So kita fikir ada 10 daerah. Kalau betul Johor keluar daripada Malaysia, 10 daerah di negeri Johor ni akan bertukar status menjadi negeri. Faham tak? Johor ni akan jadi negara Johor Darul Ta'zim. Wow, negara Johor Darul Ta'zim 10 daerah ni akan menjadi negeri. Ada negeri Tangkak, ataupun Tangkak ni lebih pada ledang lah, Tangkak atau ledang.
Ada Muar, ada Batu Pahat, ada negeri Johor, ada apa lagi? Ada negeri Kulai, negeri Kota Tinggi, negeri Mersing, Keluang, Segamat, Pontian, Batu Pahat. Negeri biasanya kalau ikutkan negeri dalam Malaysia ni, bendera lain-lain kan. So kalau Johor keluar daripada Malaysia, daerah tadi tu bertukar menjadi negeri dan negeri tu akan menggunakan bentuk flag masing-masing lah macam bendera tadi tu. Kota Tinggi macam ni, Kulai Jaya macam ni, Pontian macam ni, Keluang macam ni, Lendang macam ni kan, Johor Bahru macam ni. So dia lain bentuk bendera dia. Okay, tu dari segi bentuk bendera. Okay, so bila dah ada negara, mesti ada ibu negara. Okay, macam Malaysia sekarang ni, ibu negara ialah Putrajaya atau Kuala Lumpur lah. Putrajaya tu pusat pentadbiran negara kan. Kalau Johor, negeri Johor Darul Takzim ni keluar daripada Malaysia, for sure lah aku yakin yang akan menjadi ibu negara adalah Johor Bahru. Okay, dan pusat pentadbiran dia aku yakin sangat terletak di Nusajaya. Okay, Nusajaya ni dia complicated sikit lah kalau nak sembang tentang Nusajaya ni kan. Dia ada banyak pembangunan kat situ. Nusajaya ni termasuk dalam lingkungan area Iskandar Malaysia. Okay, Iskandar Malaysia, apa benda Iskandar Malaysia ni kan? Projek Iskandar Malaysia ni projek yang dibangunkan oleh negeri Johor daripada tahun 2006 sehingga tahun 2025 tak silap aku. Dalam Iskandar Malaysia ni lah terletaknya Nusajaya. Okay, dan Nusajaya ni terletak dalam Iskandar Puteri, Iskandar Malaysia, dan kecil sikit dalam Iskandar Malaysia tu ada Iskandar Puteri, dan dalam Iskandar Puteri tu ada Nusajaya. Okay, alang-alang nak sebut pasal Iskandar Malaysia ni kan, korang kena faham Iskandar Malaysia ni terbahagi kepada 5 kawasan. Flagship A, B, C, D dan E. Okay, aku ni nak cerita pasal JDT, tapi sebelum kita sembang pasal pasukan bola sepak JDT tu, kita kena fahamkan dulu bentuk negeri Johor ni kan, pembahagian dalam negeri Johor ni, supaya korang boleh faham apa yang aku nak sembang nanti. So kita dah sembang pasal daerah, kita dah sembang pasal Iskandar Malaysia, Iskandar Puteri, Nusajaya dan juga flagship pembahagian dalam Iskandar Malaysia tu kan. Stadium Lakin, pusat latihan Padang Seri Gelam, Stadium Sultan Ismail, semua tu terletak dalam Iskandar Malaysia. Okay, semua tu terletak dalam Iskandar Malaysia. Okey, berbalik kepada pasukan JDT. Kalau JDT keluar ataupun bila Johor keluar daripada Malaysia, benda paling utama lah yang aku rasa mungkin terkesan kepada pasukan Johor Darul Takzim FC, pasukan bola sepak ni, adalah dari segi pemain-pemain dia. Okey, sebab kita tahu dalam pasukan JDT, player-player JDT ni, aku sebut JDT utama, pasukan JDT 1, bukan JDT 2, bukan JDT 3, bukan JDT 4. Ni pasukan JDT, pasukan utama saja. Kalau kita tengok dalam pasukan utama JDT ni, kebanyakannya player ada lebih kurang dalam 43 player, tak termasuk player yang dilunkan. Ada 3 orang player yang dilunkan kepada pasukan luar. Pada 43 player ni, yang betul-betul player lahir di Johor hanya 2 orang player saja. Tak silap aku 2 orang saja, iaitu Afiq Fazail dan juga Syazwan Andik. Okey, 2 orang player saja yang lahir di Johor. Player-player lain memang lahir luar negeri Johor. Okey, tapi aku tak pastilah, mungkin ada nenek ataupun datuk dia ada pertalian darah dengan negeri Johor ke apa, yang tu aku tak pastilah, aku tak sidik lah sampai dalam tu kan. Aku just tengok dia lahir kat mana. Daripada sini kita boleh nampak dah, kita boleh faham kalau player tu bukan lahir di Johor dan nak bermain ataupun mewakili pasukan negeri tu ataupun mewakili pasukan negara Johor ni, ada isu lah kat situ kan, sama ada pemain kacukan ataupun pemain naturalisasi, macam tu lah kat situ kan, ada macam isu sikit. Johor keluar daripada Malaysia, for sure player-player yang bukan lahir kat Johor ni, dia akan menjadi pemain import. Kalau semua player yang ada kat Johor sekarang ni bukan player yang lahir kat Johor, berapa banyak player import yang akan ada dalam pasukan Johor kan? Memang berlambak dah, sebab kebanyakannya bukan player yang lahir di Johor. Tapi macam aku sebut tadi, mungkin ada yang beberapa player yang nenek atau datuk dia berasal daripada Johor ke, tu kita tak tahulah kan. Mungkin adalah beberapa player, itu mungkin boleh diambil kira sebagai pemain naturalisasi ataupun pemain darah kacukan. Tetapi isu utama yang nak sebut kat sini, bila Johor keluar daripada Malaysia, dari segi pemain-pemain JDT sendiri, okey, mungkin kesannya di situlah, kesannya dari segi pemain-pemain sendiri. Tetapi walaupun kesan tu boleh memberi efek, walaupun kesan tu boleh memberi kesan kepada pasukan Johor ni, aku tak rasa benda tu boleh memberikan impact kepada pasukan JDT. Sebab apa? Aku yakin TMJ ni dia bukanlah jenis orang yang short term punya pemikiran. Okay, aku yakin apa yang difikirkan oleh Sultan Johor ataupun pentadbiran Johor, termasuklah barisan kepimpinan pasukan JDT ni kan, diorang jenis fikir long term, fikir jauh kan. So sebab tu lah JDT sekarang ni, kalau korang tengok, dia dah come out dengan JDT 2, 3, 4,
under 20, under 19 apa semua tu kan, banyak lah pasukan akademi JDT. Senang cakap, akademi JDT tu dah ada. So mungkin lah daripada akademi JDT tu, JDT nak develop player untuk masa akan datang sekiranya betul Johor nak keluar daripada Malaysia. Ini macam Barcelona lah, Barcelona pun ada akademi Barcelona kan, polish player tu daripada kecil sampailah player tu main untuk pasukan utama. So boleh katakan negeri Johor ni akan bertukar status menjadi negara Johor Darul Takzim. Wow. Okey, satu lagi isu yang aku terfikir, kalau betul Johor keluar daripada Malaysia, negeri Johor ni akan tukar title menjadi negara Johor Darul Takzim. Okey. So secara officialnya, kalau Johor ni jadi negara, pasukan kebangsaan untuk negara Johor ni pun akan dinamakan sebagai pasukan kebangsaan negara Johor Darul Takzim FC. Dan bila pasukan kebangsaan ditukar kepada Johor Darul Takzim FC, apa yang akan terjadi kepada pasukan Johor Darul Takzim FC ni? Aku rasa lah mungkin kalau betul pasukan Johor Darul Takzim FC ni akan menjadi ditukar kepada pasukan kebangsaan, mungkin pasukan negeri-negeri ni, macam pasukan JDT ni kan, akan bertukar kepada Johor Bahru FC. Persoalannya, kenapa Johor Bahru FC? Kenapa JB FC? Sebab kalau kita tengok Johor ataupun pasukan JDT ni punya base, punya tempat terletak di Johor Bahru. Okey, tak pastilah, mungkin ditukar kepada Iskandar Puteri ke, Iskandar FC ke kan. Mungkin boleh jadi juga Iskandar Puteri FC, Iskandar FC kan. Mungkin boleh jadi. Sebab JDT punya base, punya tempat memang terletak di Johor Bahru, bukan terletak di Kota Tinggi, bukan terletak di Pontian, bukan terletak di Kulai, bukan terletak di Keluang ataupun di Tangkak, bukan. Memang terletak base-nya di Johor Bahru. Okey, dan satu lagi, macam aku sendiri, aku memang orang Johor, lahir di Johor, tapi aku tak menetap di Johor. But family aku masih di Johor kan. Aku nak balik kampung ni, kena bawa pasport. Okey, kena bawa buku merah tu, pasport nak balik kampung. Dahsyat weh. Memang beratur lah dekat sepadan Johor Melaka, dekat sepadan Johor dengan Rompin Pahang kan. Memang beratur nak lepas custom. So itu saja aku punya ulasan. Apa-apa saja pendapat korang ataupun ulasan ataupun korang nak bagi pendapat, boleh tulis dekat ruang komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.